Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita peluang untuk kita teruskan perbincangan dan pengajian kita dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib yang telah dikarang oleh Imam Al-Mundhiri, dan kita berada dalam kitab At-Taharah, kitab kesucian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita penambahan ilmu, kefahaman agama, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lingkungkan kita di kalangan pelajar-pelajar ilmu, talabatul ilm. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita bersama-sama alim ulama walaupun kita ni bukan alim. Kita ni pelajar-pelajar, mempunyai ilmu yang sedikit, tetapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kerana kecenderungan kita untuk menuntut ilmu dan memahami agama, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hapuskan segala dosa-dosa kita atas usaha-usaha kita dalam mencari ilmu. Kerana Nabi SAW telah bersabda bahawa bagi mereka yang keluar, walaupun kita tak keluar rumah, kita cuma keluar dalam Facebook saja, sesiapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka para malaikat akan merendahkan sayap-sayapnya, dan segala makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehinggakan ikan-ikan di lautan akan memohonkan pengampunan bagi mereka-mereka yang mencari ilmu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita ganjaran-ganjaran tersebut, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu kita dan kumpulkan kita di kalangan mereka-mereka yang dirahmati dan diridai. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita pada pertemuan hari ini, minggu ini, kita akan masuk dalam bab yang baru, iaitu dalam bab di sini Imam Al-Mundhiri, saya terpaksa nak juggle sikit buku bahasa Arab dengan buku Melayu ni. Jadi di sini Imam Al-Mundhiri dia mengeluarkan bab dia kerana kita nak faham dia punya maksud dia, apa yang diinginkan, kerana ini ada tarjamatul bab. Tarjamatul bab iaitu kefahaman kepada bab ni, itu topik ni. Kerana apa yang disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam terjemah dia ataupun dalam topik ni menunjukkan kefahaman ulama-ulama tentang hadis-hadis yang kita akan baca. Jadi ini secara umum pandangan ulama, iaitu dia kata at-tarhibu min dukhulir rijali al-hammama bighairi uzrin wa min dukhulin nisa bi uzrin wa ghairiha illa nufasa aw maridah wa ma jaa fin nahyi an dhalik. Panjang lebar dia punya terjemahan, iaitu amaran. Dalam kitab kita dikata ancaman. Jadi tarhib maksudnya apa? Dia tidak menggalak. Tarhib adalah tidak menggalak, iaitu bagi laki-laki untuk masuk tempat pemandian. Ini dikata tempat pemandian kerana di sini dikata diberi amaran bagi kaum lelaki untuk masuk hammam. Hammam ni adalah tempat kawasan yang berkumpul. Hammam ni kalau orang zaman dulu, mereka ni berkumpul untuk mandi. Mandi kerana apa? Untuk nak panaskan badan. Kalau kita tengok orang-orang Jepun, orang-orang Jepun ni, dia kalau berkumpul, dia bila musim sejuk, dia suka masuk dalam pemandian air-air dekat yang kita kata dekat kawasan-kawasan panas. Air panas. Dan kemudian mereka juga kumpul untuk relax. Kalau juga masuk juga dalam kawasan jacuzzi, itu juga dikatakan sebagai hammam ataupun sauna. Sauna ni ada orang pula masuk kerana nak panaskan badan, nak peluh. Jadi tak mau exercise tapi nak keluarkan peluh aja. Ataupun swimming pool. Ini semua tempat kawasan-kawasan pemandian. Jadi di sini
Syekh Al-Mundhiri dia kata amaran ataupun ancaman bagi kaum lelaki untuk masuk tempat pemandian umum. Kalaulah kita ni tempat mandi rumah, memang kita seorang aja, ni tak masuk dalam bab ni. Jangan kita masih masuk dalam satu bakul. Jadi maksudnya ini semua kerana dia sebut aja kita punya kefahaman limited. Jadi ni maksudnya apa? Di terjemahan dalam buku tak disebut tentang umum. Tapi terjemahan dikata pemandian umum. Supaya kita lebih faham bahawa ini adalah bila orang berkumpul. Ataupun sama juga hari ni kalaulah kita pergi swimming pool ke apa, tempat mandi, selepas mandi saja, kawasan mandi termasuk hammam. Swimming pool tu termasuk hammam. Dan juga bila kita nak bersihkan diri kita, nak tukar baju, itu juga dikira hammam juga. Jadi dan kemudian pengalaman saya bila national service dulu, tak tahu bila sekarang macam manalah. Sekarang mungkin lebih baiklah. Saya punya national service tahun 86. Tahun 86. Takkan dah tua dah ni. Tahun 86 masa tu saya ingat saya punya national service dekat Pulau Tekong. BMT saya. Jadi bila pagi-pagi je kita nak kena mandi, kawasan mandi semua terbuka. Jadi kuas kawasan lapang. Jadi semua orang bila mandi memang aurat semua terbuka. Dan memang tak ada apa kita kata, tak ada peluang untuk tutup lah. Jadi siapa yang mandi tu semua kena buka lah. Kalau siapa yang tutup tu macam akan dimalukan, akan diejek, akan dihina dan sebagainya. Jadi di sini Imam Al-Mundhiri dia mengatakan ancaman bagi kaum lelaki untuk masuk tempat pemandian umum tanpa izar, tanpa kain. Jadi maksudnya apa? Bila kita masuk dalam kawasan umum, kita punya aurat mesti tertutup. Sekurang-kurangnya pakai kain, izar. Izar ni maksudnya kain untuk yang diikat keliling badan kita, bahagian bawah. Izar ni macam kita ni kita pakai ihram lah. Ihram ni kita ada dua bahagian. Dua bahagian atas dengan bawah. Yang bawah ni namakan sebagai izar. Jadi sekurang-kurangnya dia kata apa? Kain kena pakai izar. Tetapi kalau siapa yang tak pakai, ni diberi ancaman. Maksud apa? Janganlah masuk kawasan pemandian ini melainkan kamu bertutup ataupun memakai kain ataupun kamu menutup aurat kamu. Itu dia. Kemudian wa min dukhulin nisa bi uzrin wa ghairiha illa nufasa aw maridah. Dan juga bagi kaum wanita, sama juga kaum lelaki ada dia punya aurat, kaum wanita ada juga dia punya aurat. Jadi bagi kaum wanita untuk dia juga dilarang, diberikan ancaman, diberikan amaran bagi kaum wanita untuk memasukinya kawasan hammam ni, kawasan tempat umum mandi ni, memasukinya tetapi di sini dia kata tetapi di sini dilarang untuk memasukinya sekalipun dengan mengenakan kain sarung. Jadi maksudnya apa? Perempuan tak boleh masuk kawasan ni. Ini pandangan Imam Al-Mundhiri. Kecuali, dia kata kecuali. Kecuali wanita nifas ataupun wanita yang sakit. Ini bagi kalau wanita yang dalam keadaan nifas, dalam keadaan yang sakit, mereka boleh iaitu aurat mereka boleh terbuka kerana ada sebab-sebab tertentu. Ada kemudian wa ma jaa fin nahyi an dzalik, dan juga apa saja yang datang ataupun berkaitan dengan perkara tersebut. Jadi dalam bab ini insya-Allah kita akan bincangkan tentang hukum ahkam yang bersangkut paut tentang aurat lelaki dan aurat perempuan. Apa batasan-batasannya? Kerana aurat ni adalah dikatakan sebagai aurat ni adalah had, bahagian badan yang perlu ditutup. Itu yang dipahami sebagai aurat. Dan aurat ni adalah dikatakan sebagai kawasan cacat. Kawasan cacat yang sepatutnya ditutup. Itu yang dikenali sebagai makna aurat. Dan aurat juga dikatakan sebagai tempat-tempat yang malu lah. Tempat-tempat yang malu yang sepatutnya kita tutup. Sebab itu kita kata kawasan kemaluan. Kawasan kemaluan yang ini mesti tutup. Dan ini adalah hukum. Dan kemudian kita akan bincangkan hukum ini bagi kaum lelaki, sesama lelaki.
kemudian kaum perempuan bersama kaum perempuan, dan juga aurat perempuan bersama dengan ahli keluarga dia. Dan termasuk juga aurat perempuan apabila bersama dengan masyarakat umum. Apa dia punya aurat sebenarnya? Kerana hari ini masyarakat kita ni bingung. Bingung. Dia kata, ustaz, yang mana satu pandangan yang betul ni? Kita ni punya perempuannya aurat ni apa dia sebenarnya? Ada pula yang kata tak payah rambut tu boleh tunjuk aja. Tak payah pakai tudung. Ada alim ulama yang cakap macam tu. Jadi pakai selendang kecil je cukup. Ataupun pakai bandana je dah cukup dah. Jadi apa sebenarnya aurat wanita? Jadi kita nak kena faham pandangan-pandangan ulama dan hukum aurat, insya-Allah. Okey, jadi di sini pertama sekali Imam Al-Mundhiri mengatakan ini aurat lelaki tempat pemandian. Tempat pemandian ataupun tempat perkumpulan umum, iaitu aurat di antara lelaki dengan lelaki. Okey. Baik. Jadi di sini hadis yang pertama iaitu hadis sahih muka surat 222 bagi mereka yang mempunyai kitab ini, iaitu pada muka surat 222 daripada Jabir radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW baginda telah bersabda. Hadis ini jarang kita dengar. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yadkhulul hammam illa bimi'zar. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yudkhil khalilatahu al-hammam. Iaitu daripada Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW telah bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ini maksudnya orang yang beriman lah, betul-betul teguh iman dia. Dia mesti ikut perintah Nabi SAW. Maka janganlah masuk tempat pemandian umum yang terbuka kecuali dengan mi'zar. Mi'zar maksudnya dengan pakai sarung. Ini mungkin kalaulah kita tengok kita punya keluarga-keluarga lah. Saya dulu pun kalau pergi balik kampung dekat Malaysia, saya pun ada kampung dekat Negeri Sembilan dengan dekat Melaka. Kuala Lumpur pun ada keluarga juga. Jadi kalau balik kampung aja, terutama sekali kalau dekat Melaka lah. Dekat Melaka kalau siapa-siapa yang nak pergi tempat mandi, maka dia akan pakai kain basah dipanggil, kain sarung. Mungkin dia baca hadis ni ataupun disyarahkan oleh ulama-ulama Syafi'i. Iaitu Nabi SAW larang. Nabi kata fala yadkhul. Fala yadkhul maksud apa? Ini adalah larangan. Jangan kamu masuk hammam. Hammam maksud kawasan pemandian. Walaupun hadis ini bermaksud hammam tu adalah tempat-tempat yang luas, tetapi kalaulah tempat mandi biasanya dipanggil sebagai maghtasal. Dia tak panggil hammam, dia panggil maghtasal. Jadi atau mughtasil atau mughtasal. Mughtasal itu tempat mandi. Kalaulah dekat kampung, biasanya dia punya tempat mandi kat luar. Jadi biasanya orang kampung kalau nak mandi aja, dia kena bawa kain basah dia. Perlu tak pakai kain tadi? Jadi kalau kita seorang-seorang, tak perlulah. Tak perlu nak kena pakai kain. Pasal apa? Kita punya aurat memang tertutup. Memang aurat kita tertutup, maka kalau kita masuk dalam bilik mandi, tak perlu pakai kain lagi. Pasal apa? Tak ada siapa yang nampak. Malah jin pun tak boleh nampak. Kita kalau masuk dalam tandas ataupun tempat mandi, kita baca doa. Kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dah? Cukup. Jadi di sini tak perlu. Tetapi di sini Nabi SAW sebut hammam. Hammam maksudnya apa? Orang lain boleh nampak. Ataupun mungkin kalau dapat kampung, mungkin dia punya, saya pun dekat kampung saya pun saya tahu dia punya tempat mandi tu dekat bawah. Rumah tu tinggi. Rumah orang kampung tu dinaikkan sikit. Ada mungkin dalam 5 tingkat. 5 tangga. 5 tangga lepas tu naik atas. Jadi kalau siapa-siapa yang mandi tu dekat bawah, jadi mungkin kalau dongak keluar tu boleh nampak juga. Mungkin sebab itulah. Tapi kalaulah tertutup betul, tak perlulah kita pakai kain. Di sini membincangkan tentang tempat hammam ataupun kawasan yang terbuka. Jadi di sini mi'zar maksud apa?
Bagi kaum lelaki, dia kena pakai izar. Jadi dia punya aurat tu kawasan mana? Ulama sepakat. Iaitu kawasan aurat bagi kaum lelaki adalah di antara pusat dengan lutut. Di antara pusat surah dengan rukbah. Rukbah dia punya lutut. Cumanya ulama dia punya pembahasan memang semua setuju bahawa aurat lelaki antara pusat dengan lutut. Cumanya mereka berbeza pandangan, pusat tu termasuk ataupun dan lutut tu termasuk dalam aurat ataupun tidak. Jadi kalau kita lihat, kita nak bincangkan pusat dengan lutut. Jadi maksudnya apa? Lutut ni termasuk tak? Kebanyakan mereka mengatakan bahawa dia punya pusat dengan lutut ni tak termasuk. Tak termasuk. Maksudnya apa? Lutut tu dia punya had. Maksudnya apa? Kalau tak, dia tak perlu tutup dia punya lutut. Kita tahu lutut kita, lutut tu, bahagian lutut. Katakan ini bahagian lutut. Maksudnya apa? Kena tutup. Kalau dekat kawasan dekat dengan lutut itu sudah mencukupi. Tak perlu sampai bawah. Itu kebanyakan pandangan, iaitu mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Mereka mengatakan bahawa kebanyakan ulama mengatakan pusat dan lutut tidak termasuk. Kerana apa? Dia kalau kita nak tutup pusat dengan lutut, biasanya kita pakai seluar lah. Kalau kita pakai seluar tu maksudnya seluar Bermuda, seluar Bermuda. Bukan Bermuda Triangle. Bermuda Triangle cerita lain lagi. Seluar Bermuda. Saya mungkin ingat seluar tu daripada kawasan situlah. Bermuda. Iaitu amat seluar panjang. Jadi kalaulah kita pakai seluar, biasanya seluar tu kita pakai sampai kita punya pinggang. Di kawasan pinggang kita. Jadi pinggang tu bawah daripada punya kita pusat. Jadi macam mana nak naik? Jadi macam mana pula? Orang tanya, Ustaz, saya ni pakai seluar Bermuda, takkan nak tarik sampai atas pusat? Macam lain aja. Lain lah. Jadi macam buruk. Macam buruk. Jadi di sini pusat tak termasuk. Dan kemudian dia punya lutut ni juga tak termasuk. Maksudnya itu dia punya had. Ini hukum aurat bila kita ni berada di luar masjid. Saya tak cerita aurat bila dalam masjid nanti. Itu aurat solat lain lagi. Ini sekarang aurat dekat luar ataupun bagi kaum lelaki bila dia tempat pemandian. Maksudnya tempat di kawasan pantai, dekat kawasan swimming pool. Ini dia punya aurat. Kalaulah dia nak pergi jogging pun, dia boleh pakai Bermuda dan kemudian dia punya seluar tu had dia kawasan lutut. Tetapi kalau dia nak pakai itu saja. Maksudnya apa? Dia pakai seluar saja kemudian dia lari. Itu dah tutup aurat. Tapi biasanya kita kata itu bukan memadai lah. Janganlah pakai itu saja. Kerana biasanya aurat ni maksudnya apa? Kita pakailah t-shirt juga. Pakai t-shirt. Pakai. Dan kemudian bila kita kata itu dia punya tempat kawasan, jangan pula kita pakai skin tight. Pakai skin tight sampai nampak. Orang kata, Ustaz, kalau lah macam tu, saya ni kalau pakai seluar, saya tak pakai Bermuda, tapi saya nak pakai macam pakaian seluar orang yang pakai cycling tu. Saya tahulah, kalau cycling tu memang tight betul lah. Dia pakai macam leotard tu. Ketat betul. Sampai dia punya bentuk kawasan kemaluan nampak. Itu saya rasa itu tak betul lah. Itu tak betul bagi kawan lelaki dan kawan perempuan. Kerana apa? Rupa tu kita boleh ada imajinasi. Bila Islam melarang kita, maksudnya jangan tunjukkan kawasan ini, biasanya dia ada sebab-sebab dia. Kerana kita yakin apa saja yang Allah SWT perintah, apa yang Nabi SAW larang, itu ada dia punya keburukan-keburukan dia. Dia ada dia punya kesan-kesan dalam kehidupan kita. Kerana apa? Kalau aurat tak jaga, nanti di sini manusia ni ada dia punya perasaan. Jadi kaum lelaki pun kalaulah tak jaga, lama-lama kaum lelaki akan suka kepada kaum lelaki. Ini yang berlaku. Kerana dah terbiasa nampak, lepas itu dia tengok, badan dia cantik pula. Kemudian nafsu dia pula, syaitan akan berbisik. Begitu juga dengan kaum perempuan. Kaum perempuan pun tak boleh lihat aurat mereka. Sebab itu Nabi SAW juga kata di antara keluarga pun jangan tengok aurat masing-masing. Umur 7 tahun saja, fariqu bainal madaji'. Anak-anak lelaki dengan perempuan kena kita pisahkan tempat tidur-tidur mereka. Jadi di sini
ulama-ulama, jumhur ulama sepakat bahawa kita punya aurat lelaki adalah di antara pusat dengan lutut. Cumanya khilaf mereka adalah dia punya had itu, memang kebanyakan mereka kata pusat dan lutut. Kawasan pusat dan kawasan lutut itu dia punya limit dia tu. Tetapi lutut dengan pusat tu termasuk tak? Tak termasuk. Kemudian ada mazhab Maliki pula, mereka mengatakan bahawa kawasan peha ni boleh ternaik sikit. Maksudnya apa? Kalau lutut tu dia punya aurat naik sikit sampai ternampak bahagian daripada kaki tu pun tak ada masalah. Macam mana pula? Siapa yang cakap ni Ustaz? Pertama sekali, aurat ni kena tutup kerana hukum dia, Nabi SAW apabila hari Fatah, tahun Fatah maksudnya apa? Bila pembukaan kota Mekah, Nabi mandi. Dan kemudian bila Nabi mandi, maka Fatimah tutup Nabi dengan kain. Maksudnya apa? Bila kita mandi ni nak kena tutup kita punya aurat. Okey, itu jelas. Ulama kata aurat ini adalah ijma'. Ijma' pandangan-pandangan ulama bahawa aurat lelaki dan aurat perempuan kena tutup. Sekarang kita bincangkan dia punya had dia. Okey, kaum lelaki dulu. Okey, jadi kaum lelaki bagi kaum Imam Malik, mereka mengatakan bahawa peha tu boleh nampak sikit. Maksudnya apa? Naik atas sikit. Maksudnya apa? Kaum lelaki dia main bola. Dia pakai seluar pendek. Seluar katuk orang kata. Seluar katuk. Seluar katuk boleh ke tidak? Di sini bagi mazhab Malik dia kata tak ada masalah. Jadi siapa-siapa yang nak main bola, kemudian cakap, haram lah ni tengok bola ni pasal apa ternampak aurat ni. Tak, awak pergi bacalah dulu. Geng bro pergi tengoklah pandangan ulama-ulama dulu. Jadi apa pandangan mereka? Kalaulah mereka pakai seluar panjang tetapi nampak lutut pun tu tak ada masalah. Imam Malik pula kata tinggi sikit, tak ada masalah. Kerana apa? Berlaku pada zaman Nabi SAW, iaitu Nabi SAW suka pergi ke Quba. Nabi suka pergi ke Quba, dan dekat Quba ni ada satu perigi. Perigi itu dinamakan sebagai Bi'rul Aris. Iaitu perigi Aris. Nabi suka pergi situ dan Nabi suka untuk cool down lah. Musim panas saja Nabi suka cool down, kemudian Nabi masukkan kaki dia, kemudian rendam kaki dia supaya sejuk sikit. Dan satu ketika Nabi SAW duduk dan kemudian dia punya peha nampak. Nabi angkat dia punya jubah, nampak dia punya peha. Jadi ketika tu Abu Bakar radhiyallahu an minta izin supaya masuk, Nabi benarkan masuk. Kemudian Abu Bakar duduk bahagian kanan Nabi. Peha nampak lagi. Kalaulah peha tu, ulama kata kalau peha tu aurat, Nabi kena tutup. Dan Nabi SAW tugasnya adalah untuk mengajar hukum ahkam. Haram Nabi SAW untuk melakukan suatu perkara kalau terlarang. Kalaulah tak betul, Nabi takkan buat. Jadi Nabi, dia punya peha masih nampak lagi. Jadi maksudnya bahagian atas lutut dia itulah. Kemudian Umar pula minta izin, Nabi kata masuk. Kemudian Umar duduk sebelah kiri. Itu kawasan perigi. Kemudian Osman pula datang. Bila Osman minta izin, Nabi kata masuk. Sebelum dia masuk, Nabi tutup dia punya peha. Kemudian Osman duduk menghadap Nabi. Pasal kawasan dah penuh. Abu Bakar kanan, Umar kiri. Kemudian Osman duduk dekat opposite. Nabi tutup. Jadi Aisyah radhiyallahu anha perasan. Kemudian bila semua dah balik, Aisyah tanya, ya Rasulullah, kenapa pula bila Abu Bakar, Umar masuk, Nabi tak tutup. Kemudian Osman masuk, Nabi tutup. Kemudian Nabi kata, wahai Aisyah, macam mana aku tak rasa malu kepada seorang ni, malaikat pun rasa malu dengan dia. Maksudnya peribadi Osman ni cukup hebat. Sehingga kan malaikat pun rasa malu, segan. Malaikat rasa segan. Jadi segan maksudnya apa? Macam kita ni pun rasa segan jugalah. Kalaulah kita ni dekat rumah, biasanya kita pakai kain dengan t-shirt aja. Kita pakai kain dengan t-shirt, tiba-tiba kita dengar mufti nak datang rumah kita, nak singgah. Pasal mufti ni dia jiran kita. Ataupun ada alim yang besar nak datang ziarah rumah kita, kita pun cepat-cepat pakai baju Melayu, pakai songkok dan pakai segalanya. Songkok baju Melayu tu bukan kita punya aurat. Aurat tu pakai t-shirt. Kenapa tak jumpa dia pakai t-shirt aja? Pasal segan. Macam tu.
segan. Jadi Nabi SAW segan dengan Uthman, tetapi hukum aurat dia kat mana? Dia punya batasan dia adalah dia punya apa? Dia punya kawasan atas peha tu sampai dia punya pinggang. Itu yang dipaham oleh ulama-ulama kita. Okey. Jadi di sini dan kemudian kalaulah dia nak mandi, ramai-ramai nak mandi, mandilah. Jadi di sini Nabi SAW siapa? Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka jangan masuk hammam, jangan masuk swimming pool, jangan masuk sauna, jangan masuk kita punya spa. Tempat kita jacuzzi ke atau ke mana? Illa bimi'zar. Kecuali dia pakai izar, pakai kain. Orang dulu pakai kain, hari ni kita pakai seluar. Tetapi kalau dia pakai swimming trunk aja, itu tak masuklah. Swimming trunk tu memang nampak sangatlah segala-galanya. Tapi kalau dia pakai seluar katuk pendek sikit, itu memang dibenarkan oleh sebahagian ulama-ulama kita. Jadi di sini kita ni janganlah pula nak mungkin ada anak-anak kita yang nak masuk dalam national service ni, sampai ada yang memang melampau. Melampau sampai kita kata, oh, anak aku ni, saya ingat dulu ada yang nak pakai seluar panjang lagi. Nak pakai seluar panjang. Hukum seluar panjang ni, faham sikit dia punya hukum. Jadi maksudnya apa? Kalaulah nak pakai seluar katuk tu, tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi kalau anak-anak kita pergi national service, dia terpaksa memang pakai seluar pendek. Pasal apa? Memang national service ni kena banyak lari. Lari sana, lari sini. Saya pun 2 tahun setengah saya masuk national service. Jadi pakai seluar katuk tak ada masalah. Jangan pula sampai kita kata, oh ni kena, kita nak paksakan. Kalau tak nak, kita kata anak kita, engkau kalau masuk detention barrack lagi bagus. Masuk dalam penjara. Janganlah buat macam tu. Jadi kesian budak tu. Jadi kalaulah dia nak masuk, kita galakkan dia buat. Dan kita tahu hukum dia. Kalau terutama, tetapi kalau boleh, mandi tu biar tertutup. Jadi kalau biasanya kalau orang nak keluar mandi pagi-pagi tu, keluar awal sikit, tutup aurat tu, pakai seluar mandi. Jadi tak terbiar dia punya aurat. Okey. Jadi di sini Nabi SAW kata kena tutup dia punya aurat bagi lelaki mana-mana pun. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan kemudian Nabi kata sesiapa yang beriman kepada hari Allah dan hari kemudian, fala yudkhil khalilatahu hammam. Janganlah kamu benarkan isteri-isteri kamu masuk dalam hammam. Ini macam seolah-olah ini adalah larangan untuk masukkan kaum-kaum wanita masuk dalam kawasan-kawasan. Tetapi ulama juga membincangkan tentang dia punya hukum ahkam. Jadi kalaulah lelaki tu ada dia punya aurat, wanita pun ada dia punya aurat. Jadi kalau kaum wanita ni, apa dia punya aurat pula? Aurat perempuan ni ada dia punya aurat dengan keluarga dia. Kemudian kaum wanita ada dia punya aurat dengan masyarakat perempuan saja. Dan kemudian perempuan juga ada aurat di antara masyarakat umum. Dan biasanya kalau kita perbincangan ni pendek, jadi mungkin kalau ada siapa-siapa yang nak tanya soalan, saya alu-alukan soalan-soalan, mungkin minggu depan saya cuba akan jawab. Jadi tulis pada komen page, pada komen. Jadi mudah-mudahan minggu depan saya boleh cuba, dan banyak lagi nak bincangkan lagi tentang hukum ahkam dalam aurat ni. Pertama sekali, bagi perempuan apa dia punya hukum aurat bila dia ni bersama dengan masyarakat umum. Itu kita nak kena jelas. Kerana ada yang kata, oh tutup dia punya rambut aja, sikit aja. Cukup. Jadi tak payah nak pakai dia punya jilbab. Tak payah pakai dia punya khimar. Orang Arab kata khimar. Jadi dengan jelas di sini ulama mengatakan ini pandangan jumhur. Pandangan jumhur yang mengatakan bahawa aurat perempuan adalah satu badan dia kecuali muka dan tapak tangan. Kerana apa? Hadis yang cukup jelas, iaitu Asma binti Abi Bakar, kakak kepada Aisyah. Dia bertanya kepada Nabi SAW, maka dia kata, ya Rasulullah, apa itu aurat perempuan? Maka Nabi kata, satu badan kecuali ini dan ini. Kecuali ini dan ini. Itu kecuali muka dan tapak tangan. Jadi maksudnya apa? Muka ni bukan termasuk aurat. Cuma saja pandangan
Imam Ahmad yang mewajibkan bagi perempuan untuk tutup dia punya muka. Tetapi pandangan jumhur, maksudnya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan bahawa aurat wanita adalah seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Okey? Jadi apa dia punya dalil Ustaz? Itu hadis dah cukup lah. Hadis dah cukup lah. Apa lagi awak nak? Tapi kalau awak nak lagi, saya bagi lagi satu. Yang ni panjang sikit. Nak kena keluar mushaf ni. Keluar mushaf. Jadi dia punya dalil dia, kamu tengok dalam surah An-Nur. Surah An-Nur. Baca faham-faham dulu. Surah An-Nur ayat 31. Panjang lebar Allah SWT sebutkan tentang aurat wanita. Ayat 31 ni di antara ayat yang memang panjang lebar. Surah An-Nur ayat 31, saya ambil sikit masa ni. Minta maaf untuk nak berikan penjelasan sikit tentang hukum dia. Allah SWT sebut, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Katakanlah kepada mukminat, iaitu kaum-kaum wanita yang beriman, yaghdudna min absarihinna, tundukkanlah daripada pandangan-pandangan mereka. Maksud apa? Jangan tengok mata tu, tundukkan pandangan, bukan tunduk aja. Maksudnya jaga mata tu. Asyik tunduk aja terlanggar tiang nanti. Jadi maksudnya apa? Jaga mata tu, janganlah tengok benda-benda. Tengok sekali tak apa, pandang lain. Tengok benda-benda yang tak senonoh, pandang. Jadi maksudnya Allah kata apa? Tunduklah. Ini kata kiasan. Tunduklah daripada pandangan mereka. Wa yahfazna furujahunna, jagalah faraj dia. Jagalah kemaluan dia, jagalah aurat dia. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan janganlah tunjukkan dia punya perhiasan. Kalau boleh beri perhiasan, jangan tunjuk sangat. Kecuali apa yang ternampak sajalah. Apa yang ternampak. Kadang-kadang kita pakai gelang, nampak lah. Saya pakai cincin, memang nampak. Ini lumrah lah. Lumrah. Jadi kalau perempuan memang suka pakai perhiasan cincin. Tapi jangan tunjukkan sangat. Kalau pakai rantai tu, angkat dalam lah. Tetapi kalau nak tutup keluar sikit, tapi janganlah melampau sangat. Sampai emas ni, kalau nak pakai sampai, tu melampau sikit. Okay? Minta maaf lah kalau siapa-siapa yang macam tu. Jadi di sini Allah kata, jangan tunjukkan kamu punya perhiasan, kecuali apa yang nampak saja. Cincin gelang ni, ni memang nampak. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ini dia. Dan pukul lah. Maksudnya letakkan. Bi khumur. Khumur ni adalah khimar. Khimar maksudnya kain yang diletakkan daripada kepala dia sampai dia punya kawasan dada dia. Itu yang dikatakan sebagai jilbab. Jadi di sini Allah sebut, dan kamu letakkanlah khimar, kain yang atas ala juyubihinna. Juyub maksudnya dia punya poket. Macam poket kita ni. Ini kita punya poket. Maksudnya apa? Ada tempat terbuka. Tetapi bagi perempuan, dia punya juyub, poket dia bukanlah macam ni. Poket dia adalah dia punya dada. Ada tempat yang terbuka kat sini. Jadi di sini Allah SWT kata, dan letaklah kain atas dia punya poket. Atas dia punya dada. Maksudnya perempuan ni kena tutup dia punya rambut daripada hadis tadi. Tutup, pakai kain, tutup, dan kawasan ni semua kita tutup. Kecuali, dan terutama sekali, dia punya kawasan dada dia. Jangan nampakkan. Jadi Allah SWT sebutkan lebih jelas lagi. Kerana apa? Kawasan wanita ni, dia punya kawasan dada ni adalah tempat aurat yang paling jelas. Pasal apa kaum lelaki? Ni memang daripada kajian lah. Kalau kaum lelaki, kalau dia tengok perempuan, dua tempat saja yang mereka lihat. Ini kajian. Kerana apa? Saintis dia buat kajian hari ni, dia punya mata ni dia boleh check. Dia boleh check dia punya mata. Jadi mereka tunjuk gambar wanita, bila kaum lelaki tengok aja, first thing dia tengok kat situ. Tak tengok lain. Kawasan lepas tu dia duduk kat situ. Itu kawasan-kawasan dia punya apa? Dekat dia punya dada, kawasan dada. Sebab tu Allah SWT jadikan manusia, Allah SWT tahu dia punya nafsu. Jadi Allah kata apa? Bagi wanita-wanita yang beriman, kamu tutuplah kamu punya kawasan juyub. Kamu punya poket tadi. Iaitu kawasan kamu punya dada. InsyaAllah, saya ingat minggu depan kita akan teruskan kita punya perbincangan. Jadi saya ambil masa sedikit. Dan juga tentang hukum ahkam
ayat ini menjelaskan lagi hubungan di antara dengan adik-beradik pula. Kita punya mahram. Bagaimana pula biasanya ulama kata bagi wanita pun dia punya aurat antara pusat dengan lutut. Saya rasa kita nak kena faham apa yang dikatakan sebagai pusat dan lutut bagi kaum wanita. Adakah pusat dan lutut macam lelaki? Tak ada. Takkanlah dia punya atas ni, bahagian atas ni boleh nampak kan? Macam kaum lelaki. Kita kata dia ni pakai seluar pendek je, seluar katuk. Habis perempuan pun pakai seluar katuk je. Lepas itu bahagian atas tu nampak? Tak. Maksudnya apa? Kaum wanita ni ada dia punya aurat dengan adik-beradik dia. InsyaAllah minggu depan kita akan bincangkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tingkatkan ilmu dan kefahaman agama pada diri kita. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan segala dosa-dosa kita, ampunkan dosa-dosa mereka kaum keluarga kita yang telah pergi dahulu daripada kita, jadikan kubur-kubur mereka taman-taman syurga, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga jadikan kubur-kubur kita taman-taman syurga, dan juga tempatkan kita, sediakan kita syurga yang paling tinggi, syurga Firdaus, bersama dengan mereka-mereka yang kita kasihi. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.